Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan masuk kepada topik terakhir dalam matematik tingkatan 2 iaitu bab 13, kebarangkalian mudah. Alright, kita lihat untuk 13.1 iaitu kebarangkalian eksperimen. Okay, so ini adalah standard pembelajaran. Okay, melaksanakan eksperimen kebarangkalian mudah dan seterusnya menentukan nisbah bilangan cubaan kekerapan berlakunya suatu peristiwa sebagai kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa. Okey, kemudian membuat kesimpulan tentang kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa apabila bilangan cubaan yang cukup besar. Alright, kita lihat pada apakah definisi bagi kebarangkalian. Okey, kalau awak lihat di sini, kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya suatu peristiwa. Dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan ataupun peratusan. Okey, so dalam erti kata lain maksudnya di sini, okey, kekerapan berlakunya peristiwa, okey, perkan dengan bilangan cubaan. Okey, bilangan cubaan. Alright. So kita lihat apa yang dikatakan kebarangkalian eksperimen tu, kita tengok pada contoh soalan. Okey, tentukan kebarangkalian eksperimen bagi setiap yang berikut. Okey, kalau awak lihat pada contoh ni, okey, dia kata nombor 2 diperoleh sebanyak 4 kali apabila sebiji dadu dilambungkan 100 kali. Okey, maknanya bila dadu, awak tahu dadu kan? Dadu tu bila kita lambung sebanyak 100 kali, yang muncul nombor 2 sebanyak 4 kali. Jadi maksudnya 4 daripada 100. Kita dapat 0.04. Alright. Okey, kita lihat pada nombor 1 tu. Wong menjaringkan 45 daripada 75 cubaan. Jadi maksudnya di situ, okey, kita akan tulis kebarangkaliannya adalah 45. Okey. Okey, so kita tuliskan di situ 45/75. So, kita permudahkan, kita dapati ia adalah okey 3/5. So, ini adalah kebarangkalian dia lah. Okey, so 3/4 pula, 3/5. Okey, so itu untuk yang pertama lah. Jadi bagi 4/5 daripada 75 percubaan, so kita dapati dia punya kebarangkalian eksperimen adalah 3/5. Jadi untuk soalan nombor 2 dan nombor 3 tu, saya nak kamu buat cuba sendiri di rumah. Okey. Macam ni kan, 120 kepingkat dikeluarkan satu demi satu dari sebelah kotak. 24 kepingkat kuning diperoleh. Jadi maksudnya 24/120. Dan kamu permudahkan. Alright, seterusnya kita lihat pada 13.2, okey, kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Apa benda tu kan? Alright, kita lihat. Okey. Standard pembelajaran menentukan ruang sampel. Okey, ini yang penting lah, menyatakan ruang sampel dan peristiwa bagi suatu eksperimen, membina model kebarangkalian suatu peristiwa dan seterusnya membuat perkaitan antara kebarangkalian teori dan kebarangkalian eksperimen, kan menentukan kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, kita akan kupaskan nanti. Alright, kita lihat yang pertama. Apakah itu peristiwa? Okey, ini saya ambil dalam buku teks saja. Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Jadi maksudnya kat situ dia nak tengok apa kesudahannya. Contoh kalau dia kata kita ambil apa dalam satu bakul ada buah oren, buah apple. So kita nak buah apple. Berapa kebarangkalian buah apple diambil? Contohnya lah. Itu maksud peristiwa kita adalah mengambil buah apple. Okey. So kat sini kita akan fokuskan. Sebelum tu kita tengok kepada kamu imbas balik. Ini yang kita dah belajar waktu tingkatan 1 iaitu topik set. Okey. Bila dikatakan set A adalah 13579. Okey. Itu adalah okey, unsur-unsur dia. Okey, so ini adalah unsur-unsur dia.
Okay, so bila dia kata bilangan unsur, okay, so kita akan labelkan sebagai N. Okay, N bagi set A lah. Jadi kalau kat sini, dalam unsur, dalam sampel ni dia ada 5. Kan? Jadi bilangan dia adalah 5. Okay, kalau set B, dia ada unsur 4. Jadi bilangan dia adalah 4. Okay, ini kita dah belajar dalam tingkatan 1. Jadi saya rasa akan membantu kamu untuk jawab soalan ni lah. Alright, kita lihat untuk A. Alright, ini dalam worksheet dia. Kamu tengok. Okey, nyatakan bilangan unsur dalam setiap ruang sampel yang berikut. Okey, satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana yang kurang daripada 10. So, dalam bab 13 ni, okey, kamu akan jumpa topik-topik yang kita telah pelajari sebelum ni. Sebab dia boleh masukkan semua topik-topik tersebut. Okey, jadi saya harap konsep-konsep pada matematik yang lepas kamu dah kuasai lah. Nombor perdana kan, melibatkan poligon. Okay, so benda-benda itulah pengetahuan kamu tu perlu ada, boleh membantu kamu untuk menjawab soalan. Alright, kita lihat untuk contoh tu, dia kata nombor perdana yang kurang daripada 10. Jadi dia nak bilangan unsur kan. Jadi kamu nyatakan dululah ruang sampel dia. Okey, so ruang sampel S sebagai sampel. So kamu jangan terkejut lepas ni kalau kamu nampak S, ini merujukkan pada ruang sampel. Okey, so pastikan kamu tulis ni tanda set kamu jangan lupa ini merupakan tanda set. Jadi jangan tinggalkan tanda ni. Okey. Dan dia kata bilangan unsur dalam ruang sampel, kita akan tulis N lah, the number of sample, iaitu 4. Sebab dia ada 4 unsur dalam ruang sampel. Okey, kita lihat kepada soalan 1. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor ganjil yang kurang daripada 10. Okey, nombor yang dipilih secara rawak daripada nombor ganjil. So, bermaksud ruang sampel dia, KS. Okey, tanda set jangan lupa. Dia nak nombor ganjil kurang daripada 10. Jadi, maksudnya 1, 3, 5, 7, 9. Okey, so kita tutup. And then, barulah kamu nyatakan bilangan unsur, number of sample ataupun NS. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita ada 5 unsur. So, kita akan tulis di sini. Itu cara dia menjawab soalan nombor 1 tu. Okey, kemudian kita lihat kepada yang seterusnya. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan cantik. Okey, so cantik terdiri daripada 6 huruf yang berbeza. Jadi kalau awak lihat di sini, okey, dia ada 6. Jadi maksudnya bilangan unsurnya adalah 6 lah. So kalau untuk nombor 2 tu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan terusan. Jadi kalau awak lihat di sini, semua huruf itu berbeza. Jadi kita tulis dulu, okey, sampel dia. Huruf T, huruf E, huruf R, huruf U, huruf S, huruf A, huruf N. Okey, tutup dengan tanda set. Kemudian bilangan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7. Okey, so itu untuk yang kedua. Alright, seterusnya. Allahuakbar. Okey, seterusnya. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor genap antara 11 hingga 20. Jadi maksudnya kamu diminta untuk nyatakan dulu apa ruang sampel dia. So maksudnya dia nak nombor genap kan. Jadi nombor genap kamu ambil lah 12, 14, 16, 18, 20. Jadi bilangan unsurnya adalah 5. Alright. Kemudian kalau untuk nombor 3 tu, satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana. Ingat ini kamu dah belajar dalam tingkatan 1. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan nombor dia ataupun nombor 1 dan dirinya sendiri. Jadi kalau awak lihat 0 hingga 15 tu, apakah nombor perdana? So kita label, nyatakan ruang sampel dia dahulu. Apa dia? 2, 3, 5, 7,
11, 13. So, ini adalah nombor perdana. Jadi, bilangan sampel ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. Okey, bilangan unsur dalam ruang sampel. Alright, seterusnya kita tengok pada soalan B. Dia kata tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Maksudnya kamu diberi satu ruang sampel. Okay, kemudian dibagi satu peristiwa. Adakah peristiwa tu berlaku atau tidak berdasarkan ruang sampel yang diberi? Itu maksudnya lah. Jadi kalau kamu lihat pada contoh tu, sekeping kad dipilih secara rawak dari sebuah kotak mengandungi kad bernombor 11 hingga 19. So, peristiwa mendapat nombor gandaan 5, okey, mungkin berlaku. Okey, kerana 15 merupakan gandaan bagi 5 dan berada di antara 11 hingga 19. Okey, itu maksud dia lah. Maksudnya akan mungkin adalah kan, sebab dia gandaan 5. Jadi gandaan 5 yang ada 15. Jadi 15 tu akan wujud di antara 11 hingga 19 tu. Okey. Untuk B pula, dia kata peristiwa mendapat nombor yang bermula dengan digit 2. Jadi tak mungkinlah berlaku kan? Sebab nombor yang digit yang ni bermula dengan 1 sahaja. 11 hingga 19. Satu je kan? Jadi tak mungkinlah digit depan tu ada 2. Kan? Jadi tak mungkin berlaku. Alright? Itu maksud dia. Okey, kita tengok kepada soalan 1. Okey, kita tengok. Saya dah labelkan, saya dah tuliskan semua ruangan sampel dia di sinilah. 2 hingga 9. Maksudnya ruang sampel dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kat sini dia kata peristiwa mendapat faktor bagi 11. Apa yang kita darab? Faktor faktor ni ingat balik. Dia kata satu faktor apa? Apa yang kita darab dapat nombor ini. Jadi maksudnya faktor bagi 11 adalah 1 dan 11. Kan faktor dia, faktor bagi 11 ialah 1, 11. Kan? Jadi maksudnya ada tak wujud tak nombor ini dalam ruang sampel tu tadi? Tak ada kan? Jadi kita kata tidak mungkin berlaku. Okey, tidak mungkin berlaku. Okey, kemudian kita lihat kepada B. Peristiwa mendapat nombor perdana lebih besar daripada 5. So, nombor perdana tadi kita dah bincangkan. Okey, nombor yang lebih, nombor yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sahaja dengan atau 1. Jadi, kalau lihat di sini, nombor perdana yang lebih pada 5 adalah 7. Kan? Jadi, kita kata bolehlah dia mungkin berlaku. Okey, mungkin berlaku. Okey, kerana 7 ialah nombor perdana. Okey, jadi saya harap membantu kamu untuk menjawab soalan.